bagaimana penyakit otot berangka ni berlaku dan apakah yang menyebabkan berlakunya penyakit otot berangka. Okey, saya cuba nak share dengan awak semua. Rasa-rasa ada keluar belum? Belum. Okey, keluar tak? Okey, Cun. So, untuk topik pada minggu ni, kita akan belajar tentang penyakit otot berangka dan berkaitannya dengan apa yang menyebab berlakunya penyakit otot berangka. Okey, untuk dekat sini, siapa yang boleh bagi tahu apakah itu otot berangka? Siapa boleh share dengan saya kalau apa yang dia tahu, apa yang dia faham tentang penyakit otot berangka ni? Anyone? Ada tak? Cubalah, jangan diam, jangan silent, sebab saya tak tahu nanti awak ni ada ke, tak ada ke, tidur ke. Kalau tak tahu, cakaplah tak tahu. Senang kita nak, maksudnya saya tahu awak ada kat situ. Saya takut kadang-kadang nampak online tapi tak ada kat sini. Kesian kat saya cakap seorang-seorang. Ada sir, ada. Tak pernah hilang sir. Kalau yang ada tu alhamdulillah lah, janganlah jadi hantu. Okey, ada kat sini. Okey, sekejap lagi saya panggil seorang-seorang. Okey, kalau ada bunyi suara sikit semua. Ada. Ada sir. Ya. Okey. Kalau ada tak apalah, saya takut hilang nanti buat black magic. Tiba-tiba akhir nanti kelas kan. Tengok-tengok semua. Terima kasih sir. Itu ramai pula. Kan? Betul tak? Betul sir. Saya try lah sir. Apa? Ya. Sila. Mengikut firasat saya, otot berangka ni yang macam otot-otot yang macam kita banyak gunakan lah dan sering tercedera, macam bagian lutut, belakang, pergelangan tangan, yang macam begitulah. Okey, apa yang diterangkan oleh rakan awak tu betul. Tak salah pun, memang otot berangka ni berkaitan dengan tubuh badan kita lah. Di mana minggu lepas kalau awak teringat, saya pernah cakap kan, badan kita ni terdiri daripada tulang 4 kerat. Okey, kalau siapa ingat lagi lah, di mana kita ada layer by layer di bahagian atas, bahagian tengah, bahagian bawah dan bahagian kaki. So dekat sini ia akan melibatkan anatomi tubuh badan manusia. Okey, kita pergi tengok kat sini. Okey, dia melibatkan anatomi tubuh manusia di mana setiap badan manusia ni dia sangat unik. Dia sangat unik di mana dia terdiri daripada keadaan sel-sel hidup yang melibatkan inilah darah kita punya otot, kita punya tisu, kita punya organ dan juga berkaitan dengan sistem. Okey, sekarang apa yang kita perlu emphasizekan dalam masalah otot berangka ni, di mana ia melibatkan sistem juga. Okey, dalam sistem ni kan, ya, dia tengoklah macam daripada saraf. Kalau orang kecil manis, minggu lepas saya dah bagi tahu kenapa orang kecil manis ni mudah mendapat masalah untuk dipotong kaki. Okey, kerana saraf dia dah tak berfungsi, dah mati. Okey, berkaitan dengan peredaran, pernafasan, dengan pencernaan dan sebagainya. So benda-benda semua adalah berkaitan dengan otot berangka, di mana dalam topik kita pada minggu ni kita akan cover 2 bahagian, di mana awak akan dapat mengenal pasti atau menentukan bagaimanakah tanda-tanda ataupun simptom di mana keadaan ergonomik, faktor ergonomik lah, di mana keadaan fizikal, psikologi, fisiologi yang akan menyumbang kepada penyakit otot berangka. Okey, kalau minggu lepas kita dah tengok kan bagaimanakah keadaan tertentu akan menyebabkan seseorang tersebut mengalami masalah GTK. Okey, so dekat sini juga kita akan mengenali bagaimanakah tanda-tanda berlakunya masalah otot berangka yang melibatkan tubuh badan kita, dan kemudian bagaimana cara untuk mencegah benda ini daripada berlaku menurut faktor ergonomik.
Okey, so faham tak kenapa pentingnya kita mengenal pasti apakah itu kita panggil apa? Kita punya penyakit otak berangka, di mana dalam topik kali ni awak kena buat kajian ataupun kena kenal pasti bagaimana ataupun apakah penyumbang utama kepada berlakunya penyakit otak berangka. Okey, clear? Yes, Yeah. sir. Okey, selepas itu, selepas awak dah tahu benda ni, barulah kita boleh masuk kepada question dia. Apakah itu penyakit otak berangka? Okey, macam tadi kan, kawan kita dah bagi tahu. Otak berangka ni melibatkan apa? Melibatkan urat saraf, melibatkan otak di bahagian badan. So, ini adalah apa yang awak lihat, contoh ini adalah contoh di mana perkaitan antara masalah penyakit otak berangka di mana ia menyerang bahagian badan kita, di mana terlibatnya bahagian otot, bahagian saraf, bahagian tendon, ligamen sendi dan cekera tulang belakang. Okey, kalau kita tengok dekat contoh sini kan, tengok dekat bahagian anatomi badan manusia ni, okey, ini adalah kawasan-kawasan utama di dalam badan kita yang cenderung untuk mengalami masalah penyakit otak berangka. Okey, kalau saya tanya awak semua, kenapakah tubuh badan kita dalam lengan ni mempunyai perkaitan yang terlampau tinggi untuk mengalami masalah penyakit otak berangka? Siapa boleh explain kat saya kenapa? Mhm. Mhm. Okey. Okey. Apa yang Zaini cakap tu betul ya, di mana apa yang kita buat setiap hari dia akan mempengaruhi kepada berlakunya masalah penyakit otak berangka. Contohnya kan, bagi orang yang suka angkat berat, orang bina badan, kat sini siapa yang pergi kaki gym? Ada tak? Perempuan ke lelaki ke? Awang sir, heavyweight. skipping. Zaini. Kelas Siti Suhaila kau pergi gym. Awangku Zaini. Okey, bagi macam contohnya kan yang macam Zaini kalau dia pergi gym, macam Suhaila kan pergi gym, angkat berat. So bila kita nak buat otot, kita nak buat otot badan kita, kita akan kita kena pecahkan bahagian kita punya otot. Betul tak Zaini? Ke salah? Sebabnya kenapa orang main gym dia perlu ambil banyak protein disebabkan dia nak pulihkan semula otot-otot dia ataupun saraf dia daripada yang mengalami kecederaan untuk pulih dengan segera. Sebab tu kalau kita tengok kan orang yang pergi gym ni dia akan ambil banyak protein. Dia ambil telur, dia makan sumber-sumber suplemen sebabnya benda tu untuk recovery balik dia punya masalah kecederaan yang dialami sewaktu dia buat latihan lah. Okey, sebab tu juga bila kita tengok dekat lengan ni, kenapa ia selalu menjadi kecenderungan untuk berlakunya kecederaan disebabkan bila kita nak angkat barang, contohnya kan kat rumah. Kat rumah siapa selalu angkat tongges untuk mak ayah dia? Ke semua malas? Kau rajin sangat Suhaila kan? Kau yakin je Sazwani angkat tongges, tak percaya saya. Pekerja yang terangkat kan. Alah, kadang-kadang wanita ni tipu je. Bila ada orang lelaki dia buat lemah. Saya tak larat lah, tolonglah sayang. Saya lemah, saya lemah. Cuba kalau lelaki tak ada. Dia yang paling kuat. Panjat pokok lah, misi rumput lah, semua dia boleh. Betul tak? Betul sir. Kemain Christina, independent woman. Independent woman bila korang lelaki tak ada, iyalah. Bila ada depan power, menjerit, abang lipas. Bila lelaki tak ada, engkau lah yang kejar lipas tu. Betul tak? So dekat sini kita tengok, bila orang yang mengangkat beban ni, dia ada cara tau. Kita dekat
rumah, kita bukan dekat rumah lah, dekat persekitaran kerja ke, apa yang kita buat, cara kita nak angkat barang tu penting. Okey, bagaimana kita nak angkat benda tersebut supaya bila kita angkat benda tersebut, dia tidak akan memberi over pressure dekat otot kita. Okey, kat sini juga saya nak beritahu, jika awak teringin nak mencuba dan nak merasai bagaimana terkoyaknya awak punya legimen, okey, nanti pergi dekat dapur rumah, cuba angkat tongges secara mengejut. Okey, ini saya bagi contoh kalau jadi apa-apa, jangan salahkan saya. Tiba-tiba esok pergi hospital. Kenapa buat macam ni? Sir lah, saya belajar ergonomik, dia suruh saya pergi angkat tongges. Jangan, ini saya bagi contoh kalau nak buat, kalau tak nak buat, tak apalah. Ini untuk merasa pengalaman bagaimana berlakunya slip disc ataupun kita punya otot ni terkoyak. Okey, bila kita angkat barang secara salah, secara tak langsung kita akan bagi satu tekanan yang secara drastik tau. Macam awak tiba-tiba tengah makan kan. Makan. Lepas tu orang datang tepuk belakang. Tersedak, tercekik. Sama juga macam otot kita. Kita sehari biasa kan, macam perempuan. Hari biasa suamilah pergi angkat barang. Suamilah angkat anak, suamilah angkat tongges semua. Tiba-tiba suami outstation, tongges habis. Baru dia tunjuk dia punya kuasa tu. Baru dia tunjuk dia punya kuasa sebagai Captain America tu, dia angkat puk. Terus terkoyak lengan. Lepas tu benda ni akan berpanjangan jika dia tak ambil sebarang tindakan lah, di mana benda ni dia anggap alah biasalah, baru angkat tongges sekali je, takkanlah terus nak cacat kan. So bila kita keep anggap benda ni tak ada apa sampai satu tahap bila berlakunya kita kata apa yang saya cakap minggu lepas, bila berlaku apa, ingat tak ini yang saya tunjuk minggu lepas, bila kita berlakunya geseran antara apa? Antara sendi lah. Dah tulis kat ni, nampak ni, otot, saraf, tendon, ligamen, sendi atau cekerang tulang belakang. Korang ni jangan libas dengan tulang belakang baru tahu. Okay, so itu adalah contoh. Itulah contoh apa yang melibatkan penyakit otot berangka. Kemudian kita tengok ke sini. Ini adalah istilah-istilah lain di mana kita nak menyebut penyakit otot berangka. Kadang-kadang kan bila kita sembang dengan mak-mak kita kan, orang kampung ke, sembang dengan ayah kita, cubalah awak pergi sembang dekat mak ayah awak. Mak, cara mak angkat barang ni tak betul lah, ia akan menyebabkan berlakunya penyakit otot berangka. Pergi dekat nenek awak. Nenek, cara nenek membuat kerja ini sangat salah kerana ia menyalahi istilah ergonomik dan akan menyebabkan berlakunya penyakit otot berangka. Silat-silat kan, penyapu terbang atas kepala. Betul tak? So benda-benda istilah ni, ini adalah kita belajar adalah benda yang mengikut teori di mana kita akan panggil dia sebagai penyakit otot berangka ataupun dalam bahasa Inggerisnya muscular disorder. Okey, cumanya bila kita nak sembang dengan orang biasa, dengan orang kampung ke, dengan mak ayah, dengan adik-beradik, kita akan gunakan perkataan yang lebih biasa, yang lebih dekat. Contohnya kita panggil apa? Sakit tulang belakang. Macam apa kita kata kesemutan, nyeri tulang belakang. Gangguan trauma kumulatif ni pun tak semua orang tahu. Tak semua orang tahu, tapi mungkin sesetengah orang tahulah. Contoh macam awak ni. Awak semua dah belajar kelas ergonomik, dah tahu dah bila kawan-kawan esok, kawan daripada fakulti lain, kawan daripada fakulti matematik ke, tiba-tiba mengadu. Timah, aku sakit belakang lah, tak tahulah kenapa. Rupanya kau mengalami masalah trauma kumulatif. Tolong rujuk pakar. So nampaklah sedap sikit kan sebut. Nampaklah kita ni macam boleh bendongak sikit yang kita ni ada ilmu. Kemudian ada yang orang cakap otot berangka ni dilibatkan kecederaan yang berlebihan. Kenapa kita kata berlebihan? Di sini bila kita berlaku benda yang sama tetapi secara berulang dan kita tidak ambil peduli, ia akan menyebabkan kecederaan tersebut daripada biasa menjadi kepada luar biasa. Dan ia juga sama seperti gangguan pergerakan berulang di mana hampir sama dengan berlebihan dan benda ini berlaku disebabkan oleh faktor
daripada diri kita lah, di mana kita tidak ambil peduli dengan keadaan kesihatan kita sendiri. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, ini adalah jenis-jenis penyakit otot berangka yang sinonim dengan masalah musculoskeletal disorder. Kalau awak tengok dekat sini, contoh yang gambar ni dia tunjuk kan. Dia tunjuk kat sini, ini adalah common things ataupun perkara biasa yang selalu melibatkan penyakit otot berangka. Di mana kita tengok satu, kita ada apa? Tendinous. Kita ada tendinous, kita ada carpal tunnel. Okey, siapa ingat lagi carpal tunnel tu kat mana? Siapa ingat lagi? Jangan sampai aku lempar carpal kat kepala korang seorang-seorang. Ingat tak carpal tunnel kat mana? Carpal tunnel syndrome. Tangan, sir. Bahagian mana specifically, Christina? Kawasan? Pergelangan Pergelangan tangan. tangan. Okey, betul. So, kira ingat, baguslah. Alhamdulillah, syukur. Okey, kemudian ada sampai terakhir sekali di mana ianya berlaku low back pain dan juga degenerative disc disease, di mana menyebabkan berlakunya keadaan kita panggil apa kalau orang cakap kecederaan tulang belakang jika tidak mengambil sebarang tindakan, di mana kita akan mendapat infection kuman ke dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok kat sini. Okey, ini adalah tanda-tanda simptom penyakit otot berangka. Okey, kalau kita tengok dekat bahagian tulang rangka manusia ni, okey, kita dah tahu dah apakah tanda-tanda, apakah simptom yang berlaku kepada seseorang bila melibatkan kecederaan otot saraf ataupun masalah otot berangka ni lah. Okey, sebagai salah satu tanda-tanda yang kita hadapi diri kita ni kan, okey, pergerakan semakin berkurang. Kita tengok orang tua. Okey, bila dia dah makin tua kan, dia sakit lutut. Okey, nak solat pun dah kena pakai kerusi. Okey, dah tak boleh nak naik tangga dan sebagainya. Kita punya pergerakan harian ni dah makin terbatas. Okey, sebab tu bila kita alami sakit badan ke, bagi orang yang suka bersukan, contohnya kan, bila dia berlaku kecederaan dekat mana-mana ligamen ke, dekat bahagian otot kaki ke, so dia punya pergerakan tu dah mula tak stable. Okey, contoh senang kita tengok kan, kita tengok orang yang patah kaki. Okey, so dia bergerak pun perlukan bantuan. Sama juga dengan kekuatan tangan kita. Misalnya kan, bila awak dah mengalami masalah sindrom carpal tunnel, di mana mungkin awak punya grip untuk pegang sesuatu barang tu dah tak kuat seperti dulu. Okey, dulu kan, kalau awak boleh pegang barang tu rasa macam dia punya grip tu kuat, tapi bila dah makin lama dia dah macam tak stable. Kita nak tulis, kadang nak tulis lama pun dah rasa lenguh, dah tak selesa, dan sampai tu tahap itulah bila kehilangan fungsi otot tu, dia melibatkan orang cakap selalunya stroke ataupun lumpuh. Okey, kadang-kadang orang lumpuh ni dia masalah dia di mana otot-otot sekeliling kawasan yang melindungi saraf yang melindungi otot tersebut dah mula mati, dan dia tidak mengambil inisiatif untuk menggerakkan badan dia. Sebab tu kalau anda tengok kan, kita tengok macam ada satu keajaiban di mana orang ni dia dah lumpuh lama. Okey, tiba-tiba contoh dia mengalami kemalangan. Tiba-tiba tulang belakang dia patah ke, masalah ke, dan dia diisytiharkan akan mengalami masalah lumpuh sepanjang hayat. Tetapi bila dia ada inisiatif, dia berubat, dia punya semangat tu tinggi, kita tengok tiba-tiba dia boleh berjalan. Okey, ini kerana tubuh badan kita ni ada satu konsep di mana dia adalah self healing. Okey, sama juga macam urat saraf ni. Jika kita terlampau mengikut dia akan menjadi lemah. Tapi bila kita push dia, contoh kita paksa dia, dia akan hiduplah, suburlah macam kita lah. Bila kita malas, kita tak belajar. Bila kita rajin, kita belajar. Sama konsep dengan badan kita. Di mana jika kita sentiasa paksa dia buat sesuatu, ini paksa secara positif ya. Bukan paksa secara negatif. Contoh tadi kan. Okey. Kata kita kena paksa buat kerja. So saya nak angkatlah tong gas.
So saya nak buatlah rumah dalam masa sehari. Bukan macam tu konsep dia. Awak kena faham di mana paksa ni kita buat benda tu supaya otot kita ni bergerak. Okay, contohnya kan, contohnya orang lumpuh, kenapa? Dia kena ada fisioterapi, dia kena pergi selalu kepada rehab untuk memulihkan dia punya otot sebab kita nak bagi sentiasa adanya pergerakan darah di bahagian otot dan sekitar kawasan tersebut. Okey, kemudian simptom-simptom dia. Okey, awak tengok simptom-simptom dia kat sini. Okey, kat sini siapa yang ada kenal dengan orang yang mempunyai penyakit kencing manis. Okey, boleh tanya dia, apakah simptom yang dia rasa? Okey, salah satunya adalah rasa sakit lah. Mungkin orang rasa kencing manis tak rasa sakit, tapi mungkin dia rasa kebas, kesemutan, rasa terbakar dan sebagainya. Ini adalah salah satu tanda-tanda di mana kita nak katakan badan kita mengalami tanda-tanda kepada penyakit otot berangka. Okey. Kemudian kita akan pergi tengok juga kepada otot berangka di mana benda yang selalu berlaku dekat kita adalah 3 ni yang selalu berlaku dengan orang yang kerja pejabat. Satu tu apa? Satu tu apa? Korang tidur Capatan dan sindrom. Bulanan tangan. Okey, 2. Tengkuk. Apa Sakit yang leher. menyebab berlakunya neck strain? Terlampau lama duduk. Lama-lama. Tidak ada penyanda di kerusi. Okey, apa tindakan yang boleh dilakukan untuk mengelakkan dia berlakunya masalah kejang otot bahagian tengkuk? Sekali sekala Beri kerusi stretching. Duduk Dulu. dalam bongkok. Pilih kerusi yang boleh support bahagian tengkuk. Okey, yang ketiga? Sakit belakang. Sakit belakang. Sakit belakang tanpa koyok. Macam tu ke action dia? Tindakan yang kena ambil? Mengeliat, suka hati kau je Syurah suka mengeliat. Mengeliat tu apa? Kalau ada masalah sakit belakang, apa action kena ambil? Kau yakin Siti Suhaila pergi klinik? Pergi klinik tu saya cakap tindakan paling bila? Kau ni kan kalau dekat sini aku dah baling dah dengan pembaris. Okey, kalau kita sakit belakang, tindakan yang kita kena buat stretching lah. Tadi siapa cakap stretching tadi? Bangun, bergerak-gerak sikit, lompat-lompat sikit, bagi badan tu rasa tak tegang. Kemudian buat senaman ringan supaya badan kita ni tak adalah statik dekat situ je, tak adalah keras kat situ macam mesin ATM kan. So benda-benda ni semua berlaku bila kita tak buat, kita tak biasakan diri kita kepada stretching. Contohnya macam sakit belakang tu kan. Satu lagi cara dalam segi ergonomi kita boleh letak apa? Kita letak penyandar belakang di mana dia akan sokong kita punya kedudukan tulang belakang supaya kita punya kedudukan atau postur tu lebih cantik. Kemudian juga kita juga boleh pakai slouch pad. Siapa tahu slouch pad tu apa? Tak tahu sir. Tak tahu saya. Okey, slouch pad tu sama juga macam tadi macam si siapa cakap tadi pakai bengkung tu. Tapi dia bukan bengkung lah. Dia lebih kepada kita tarik di bahagian bahu sehingga menyebabkan kita punya postur kedudukan tu
menjadi stable. Okey, kalau bahasa pasar orang kata biar badan kita tu melentik. Okey, tahu tak duduk postur badan melentik macam mana? Okey, so di mana slouch pad ni dia akan membantu kita punya kedudukan tu sentiasa dalam keadaan yang betul lah. Dia tak akan buat kita menjadi apa kita panggil? Dia tak akan buat kita duduk dalam keadaan yang salah. Okey, contohnya kat sini kalau tengok dari sini. Okey, contohnya kalau normal, orang normal kadang-kadang duduk macam ni buat kerja kan. Dia bengkok macam ni. Dia duduk macam ni. Tapi bila kita pakai slouch pad dekat sini, kita akan duduk macam ni. Kita punya postur badan kita lebih kepada dia tolak kita punya tulang belakang tu supaya ia berada dalam keadaan yang lebih baik lah. Untuk jangka masa panjang, dia akan banyak membantu kita punya pergerakan supaya ianya dapat mengurangkan daripada berlakunya geseran ataupun keadaan regangan yang begitu tinggi bila melibatkan kerja-kerja yang lama. Okey, kemudian kita tengok pula. Okey, awak tengok dekat sini. Ini adalah MSD risk spectrum di mana ianya digunakan untuk melihat risiko-risiko yang akan berlaku bila melibatkan kepada penyakit otot berangka. Di mana kita tengok dekat mana ni? Di mana keadaan yang paling genting adalah di bahagian merah. Okey, kita tengok yang paling tinggi adalah di bahagian merah di mana ia melibatkan tadilah yang kita kata apa? Suhailah suruh pergi klinik tu. Kalau dah sampai tahap merah tu baru pergi klinik. Okey, so dia mula dengan fatigue, di mana fatigue ni kita rasa sengal-sengal dulu sikit. Okey, rasa macam suam-suam kuku je. Okey, tak teruk sangat. Kemudian baru tak selesa. Kita baru pergi kepada keadaan sakit dan akhir sekali sampai kepada masalah penyakit otot berangka. So kita tengok dekat sini. Okey, kalau ergonomic raise task, apa yang perlu kita laku adalah kita tengok dia punya keadaan dia. Apa yang menyebabkan berlakunya dari segi ergonomik dan juga individu. Okey, so selalunya kalau dari segi ergonomik, kita ada ergonomik apa? Dari tempat kerja, ergonomik dekat mana lagi? Fizikal dan sebagainya. So mungkin tugasan yang diberikan tersebut terlampau tinggi. Mungkin tugasan dia adalah mengangkat kentolan ais batu di kutub utara. So benda tu tugasan yang berisiko tinggi menyebabkan berlakunya reput frost ke frostbite ke, berlakunya kecederaan mental. Kemudian juga bila dia dipaksa untuk mendapatkan batu di kutub utara. So mungkin dia sentiasa kena merangkak ke, dan benda ni akan melibatkan berlakunya masalah penyakit otot berangka. Okey, kemudian kita tengok pula daripada segi individu. Okey, ini macam awak semua lah ni. Okey, duduk dekat rumah tak betul. Duduk pun tu lompat-lompat. Orang suruh makan pun susah, duduk atas meja. So benda ni akan menyebabkan berlakunya kepada masalah otot berangka, di mana orang suruh makan duduk elok-elok, pergi duduk atas tebing-tebing mana sampai jatuh tergolek. So benda ni akan menyebabkan kepada berlakulah penyakit-penyakit yang kita tidak ini. Okey, clear untuk masalah kepada bukan masalah lah. Clear tak bab di mana keadaan yang menyumbang kepada berlakunya keadaan penyakit otot berangka? Clear sir. Keadaan yang menyumbang kepada penyakit otot berangka ada berapa kategori? Tak ada jawab dah. Saya twist soalan sikit je. Ya Nasila? 3. 3? Datang mana 3? Apa dia? Bahagian pinggang tengkuk. Ah, Betul tak? Tak. Sorry. Kat depan ni dah ada kat slide tu. Saya cuba ubah sikit je, kategori je. Dah gelabah. Macam mana tu?
Ada dua je, ergonomic risk factor, ada individual risk factor. Korang ni senang sangat ni nak tricky, nanti nak bagi soalan pelik-pelik lah nanti. Oh, saya dah tahu dah kelemahan korang. Senang je, nanti saya bagi soalan twist sikit je. Tak boleh jawab dah. Dia ada dua je. Satu, ergonomic risk factor. Dua, individual risk factor. Di mana kedua-dua benda ini melibatkan keadaan sekeliling kita jugalah. Satu disebabkan oleh keadaan tempat kerja. Satu disebabkan oleh sikap individu. Macam kita tadi lah, awak duduk kat mana, awak buat apa dan sebagainya. Okey, kemudian kita tengok sini juga. Okey, faktor individu. Okey, faktor individu ni adalah diri kita sendiri. Diri kita yang buat benda tu daripada berlaku ke apa ke. So awak yang tentukan bagaimana keadaan ini dan sebagainya. Contoh dekat sini kan kita tengok. Selalunya yang berlakunya benda ni bila melibatkan orang yang dah mula nak meringkat umur. Okey, so yang muda-muda ni, yang muda-muda belia, yang masih sihat walafiat ni, okey, jangan gembira, jangan girang dulu. Sebabnya tak mustahil untuk orang muda-muda belia macam awak semua ni mengalami masalah penyakit otot berangka. Okey, kemudian jantina juga memain peranan penting ya. Okey, macam cakap tadi lah. Okey, kenapa dia kata wanita lebih cenderung menghidap kecederaan pergelangan tangan daripada lelaki? Kenapa? Kenapa dia kata wanita lebih cenderung menghidap kecederaan pergelangan tangan? Kenapa dia kata macam tu? Okey, kalau saya tanya dua bahagian. Buat kerja, yakin ke perempuan buat kerja rumah banyak? Kederat lelaki dengan perempuan tak sama. Betul tak sir? Tak tahu, saya tanya, saya tanya pendapat. Okay, saya nak tanya dua pendapat dua perspektif. Ni lelaki dulu. Okey, lelaki, kenapa dia kan mengatakan yang wanita lebih cenderung untuk mengalami masalah kecederaan pergelangan tangan? Yang lain? Ke yang lain semua wanita? Pergelangan tangan dia tak ada tulang kot saya. Perempuan? Rasanya apa? Sebab apa? Bawa handbag berat. Kau bawa handbag guna apa? Guna tangan kau. Kau buat macam mana bawa? Kau angkat macam dumbbell ke? Mungkin sebab perempuan jarang buat exercise kan yang macam pergi gym. Jadi otot di tangan tu, pergelangan tangan tu tidak terbina. Jadi senanglah dia lebih cenderung untuk cedera. Aziani Linus, kau yakin je antibody perempuan dengan lelaki beza? Kau tahu tak antibody tu apa? Kau jangan main bedal Entah, saya pun tak dapat jawapan yang pasti. Mungkin perempuan pakai gelang berat kot. Tengoklah macam Datuk Vida tu kan. Gelang dia dah besar tali kapal. Tu senanglah kot dia punya pergelangan tangan dia terkehil ke. Okay, so basically sebenarnya saya pun tak ada exactly jawapan yang pasti. Kenapa dia kata jantina kalau wanita cenderung menghidap kecederaan pergelangan tangan tu. Could be betul lah awak cakap tu, perempuan banyak kerja kat rumah. Mungkin dia pakai gelang tangan besar-besar, berat-berat, angkat handbag, dukung anak. Could be. Tapi untuk mendapatkan kepastian yang begitu sahih, saya tak pasti, cuma mereka mengkonkludasikan yang selalunya wanita lah sering mendapat kecederaan yang lebih serius berbanding lelaki. Mungkin kudrat kita berbeza, di mana mungkin kudrat lemah kita tahulah. So kita cakap wanita insan yang lemah dan harus dijaga dan sebagainya. Okay, mungkin sebab itu jugalah yang menjadi salah satu faktor kenapa dia mengatakan jantina memainkan peranan penting yang menjadi salah satu
kepada faktor menyumbang kepada penyakit otak berangka. Kemudian masalah kedua adalah merokok. Okey, orang merokok ni mungkin sistem antibody dia lemah ataupun faktor daripada kerosakan saraf menyebabkan berlakunya masalah ni juga. Kemudian aktiviti fizikal di mana kita tengok lelaki mungkin cenderung lebih banyak melakukan aktiviti fizikal yang heavy, di mana main bola ke, bertinju ke, hiking ke, tapi perempuan pun suka hiking juga sekarang. So benda ni juga mungkin memainkan peranan penting di mana aktiviti fizikal dapat memengaruhi sebarang situasi dalam menyumbang kepada berlakunya penyakit otak berangka. Kemudian kekuatan, macam kita cakap tadi, mungkin wanita lebih lemah dan lelaki lebih kuat. So benda ni juga menjadi salah satu kenapa faktor risiko ataupun penyakit otak berangka ni berlaku kepada wanita dan kurang kepada lelaki. Kemudian anthropometry berdasarkan berat badan kita. Okey, so kat sini saya nak cakap orang yang mengalami obesity, obesity ataupun yang obes ni yang melebihi BMI yang stable, kita tengok kadang-kadang kan, benda ni selalu berlaku dekat negara Mak Saleh, di mana kalau awak pernah tengok dokumentari ataupun berita, orang ni sampai tahap terpaksa panggil orang kalau kita panggil kat Malaysia ni JPAM. Tahu kan JPAM kan? Okey, di mana sampai tahap kita kena panggil JPAM contohnya untuk datang angkat. Okey, bawa diorang ni pergi ke hospital sebab mungkin dah tak boleh bangun sebab berat terlampau melebihi peratus yang ditetapkan. So tulang belakang dah tak boleh nak support, dan ini juga menjadi salah satu penyumbang kepada berlakunya masalah penyakit otot berangka. Okey, kemudian di tempat kerja. Okey, di tempat kerja ni macam biasalah. Okey, kedudukan yang tak betul, pergerakan berulang, so angkat beban yang berlebihan, sampailah kepada faktor-faktor lain seperti keadaan bising. Okey, so tempat kerja yang bising, contohnya dia bekerja dekat kilang besi. Okey, dia bekerja dekat kilang yang keadaan dia begitu bingit. Okey, lepas tu suhu yang tidak stabil. Contohnya kerja dekat bahagian kita panggil apa? Kawasan yang berhabuk, kerja dekat kawasan yang gelap, yang panas, guna cahaya yang kurang. Ini juga memain peranan kepada berlakunya masalah ekonomi. Contoh tempat tersebut gelap. Okey, nak jalan pun susah. Tiba-tiba jalan tersadung, jatuh dalam jatuh atas paku ke dan sebagainya. Ini menyebabkan berlakunya kepada masalah faktor risiko ekonomi. Okey, ini contoh, saya akan pergi saya imbas je. Contoh-contoh di mana keadaan ataupun kecederaan yang melibatkan berlakunya di bahagian tulang belakang. Jika kita tengok kat sini, tulang belakang kita, semua pegang tulang belakang masing-masing. Cuba pegang. Dekat mana bahagian disc, tengok bahagian nerve, bahagian vertebra. Ini adalah bahagian-bahagian yang begitu penting. Di mana jika mengalami masalah, sebab tu kita tengok. Kalau orang mengalami kemalangan, jika dia menghadapi impak yang begitu kuat di bahagian ini, chance untuk dia mengalami masalah kecederaan ataupun lumpuh itu tinggi. Sebab itulah kita akan cuba untuk melindungi bahagian belakang kita sebolehnya, kerana ia adalah kita punya pilar ataupun tunjang kepada badan kita. Kalau dia rosak, maka kita akan lumpuh dan tidak boleh berdiri lagi. Okey, kemudian ini juga contoh ya. Ini saya kali imbas je contoh saya tunjuk. Bila berlakunya masalah-masalah melibatkan urat saraf, otot, ligamen dan sebagainya. Okey, ini kita tengok ini adalah poin-poin di mana ia memberi titik tumpu kepada kecederaan tulang belakang. Tengoklah dekat mana bahagian kita selalu sakit. Okey, bahagian mana selalu mengalami masalah kesemutan, rasa sengal dan sebagainya. Okey, ini contoh berlakunya kecederaan tulang belakang bila kita angkat beban secara salah. Kalau awak tengok kat sini kan, dia tunjuk kat sini cara yang betul angkat macam mana. Okey, cara nak angkat dia mestilah kita angkat menggunakan kedudukan ataupun teknik yang tepat untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah regangan pada bahagian tulang belakang. Okey, so tengok kat sini. Bagaimana cara nak angkat yang betul kat sini. So lepas ni awak dah tahu cara nak angkat yang betul, dah boleh praktiskan benda ni kepada keadaan harian. Di mana cara yang nak angkat betul kita mestilah
angkat daripada bawah, bukan kita yang membongkok. Okey, jika kita membongkok, kita akan menggunakan 100% bahagian daya tujahan di bahagian kita punya nerve tadi kat sini. Kalau tengok saya punya konsol gerak-gerak ni, kita akan gunakan dekat bahagian ni. Tapi bila kita mengangkat beban dengan menggunakan daya daripada kaki, so kita akan mengurangkan faktor tekanan di bahagian tulang belakang. So ini dapat mengelakkan masalah berlakulah kecederaan di bahagian tulang belakang. Okey, so kedudukan juga memainkan peranan penting ya. Okey, so tengoklah kedudukan yang betul macam mana, bagaimana kita nak duduk, apakah sokongan tulang belakang yang betul. Inilah yang saya cakap tadi. Salah satu produk yang boleh diguna ataupun dapat dicari untuk mengurangkan masalah kecederaan tulang belakang. Tadi kita cakap kan, kenapa seseorang tu mengalami masalah penyakit tulang belakang disebabkan oleh postur kedudukan badan dia yang tak stabil. Okey, betul tak? Betul tak? Ya, betul Ustaz. Okey, so bila awak duduk dengan betul, keadaan sentiasa normal, awak buat regangan dan sebagainya, so dia mengurangkanlah masalah tulang belakang. Kemudian contoh lagi, ini selalunya akan berlaku kepada wanita di mana dia memakai kasut tumit tinggi tu terlampau tinggi. Okey, melebihi dia punya standard yang ditetapkan. Okey, ini juga akan menyebabkan berlakunya keadaan slip disc ataupun masalah postur badan kita. Okey, sebab tu kadang-kadang cakap kan, orang yang pakai kasut tumit terlampau tinggi, mungkin dia akan rasa sakit tulang belakang, rasa lenguh kat bahagian kaki dan sebagainya. Kemudian kita juga ada, ini selalunya lelaki lah yang berlaku. Lelaki akan letak dompet di dompet mereka, wallet mereka di bahagian belakang. So benda ni akan menyebabkan bila awak duduk, dia akan berlaku satu, kita panggil apa? Tekanan yang menyebabkan postur tulang punggung kita akan tidak stable. Okay, so kalau siapa yang ada wallet dekat rumah sekarang, boleh cuba letak sebelah kiri atau kanan, so awak akan rasa macam badan awak sebelah akan rasa seperti ada satu kita panggil force di mana dia akan membuatkan tulang pinggung sebelah kiri atau kanan akan terangkat sedikit, dan ini akan menyebabkan berlakunya kita panggil apa, ketidakkeselesaan pada bahagian tulang belakang. Okey, so ini adalah penyebab tulang belakang, penyebab berlakunya kecederaan tulang belakang juga adalah salah satu faktornya adalah kehamilan dan juga orang obesiti. Okey, kehamilan ni adalah benda normal, benda nature yang berlaku, adalah anugerah Allah, anugerah Tuhan kepada kita, kepada kaum wanita untuk mendapatkan zuriat. So kadang-kadang bila orang hamil ni, kenapa doktor perlu monitor dia? Dia perlu ambil banyak asid folik, dia kena ambil banyak potassium, sebabnya bila dia mengandung, dia terpaksa berkongsi nutrien dengan baby dalam kandungan. Sebab tu kita tengok, jika kita tengok selalunya berlaku dekat negara miskin ataupun kepada golongan-golongan yang tidak bernasib baik ni, di mana kalau awak perasan si ibu ni dia akan mengalami masalah kedudukan tulang belakang yang tidak stabil, dan kadang-kadang keseluruhan gigi dia boleh tercabut ataupun kita panggil apa, tanggal luruh rongak. Bahasa kasar rongak lah. Gigi dia boleh rongak disebabkan oleh nutrien ataupun kalsium yang sepatutnya diterima oleh si ibu terpaksa ditransfer kepada si anak, kerana anak perlu mendapatkan nutrien yang banyak untuk membuat tumbuh besar yang stable lah. Sebab tu kadang-kadang tengok kan berlakunya masalah terencat, betul ke terencat? Yang apa? Kita tengok baby tu kedang kecil, dia punya tumbuh besaran dia tak stable. Ini kerana masalah tidak mendapat nutrien yang secukupnya. Sebab itulah pentingnya ya bagi ibu yang hamil untuk menjaga keadaan nutrien dia supaya dapat elak daripada berlakunya masalah-masalah kecederaan tulang belakang oleh kerana
dia punya tulang tu rapuh dan sebagainya. Okey, kedudukan ibu mengandung ataupun postur mereka juga perlulah sentiasa dipantau. Okey, macam mana cara dia nak tidur, bagaimana cara dia nak duduk, bagaimana cara dia nak bangun dan sebagainya. Ini kerana bila kita letak kita punya weight, kita punya berat yang berlebihan daripada sedia ada, ini secara langsung akan memberikan tekanan kepada badan kita. Bukan saja tekanan badan tetapi juga kepada mental. Okey, kalau awak perasan kan, sekarang ni benda ni dah viral. Benda ni dah menjadi trending di mana kita tengok ibu mengeluh, ibu-ibu muda, especially ibu-ibu muda, dia dah mengeluh dekat media sosial, katanya sampai tahap dia rasa stres dengan anak dia, terpaksa menjerit dekat bayi yang baru dilahirkan sebab apa? Mengalami masalah tekanan kerana mungkin faktor sekeliling tidak memberi sokongan, mungkin juga faktor daripada daripada suami ke, daripada keluarga dan sebagainya lah. Okay, kemudian kita tengok seterusnya adalah orang obesiti, di mana orang obesiti ni dia mempunyai masalah berat yang tidak stabil. Okay, kita tengok kadang-kadang bila orang obes, okay, badan dia kadang-kadang dia berat dia melebihi dia punya BMI. Okay, bila dia berjalan kadang-kadang dia penat, bila nak tidur pun dia akan berdengkur. So awak kena tahu, orang obesiti bila dia dah sampai ke tahap dia berdengkur, ini menjadi masalah kepada dia. Okey, berdengkur adalah bukan benda yang normal. Dia adalah bukan nature untuk seorang manusia. Okey, ini kerana kita berdengkur disebabkan saluran pernafasan kita mengalami penyempitan udara. Okey, sebab tu kalau kita tengok orang berdengkur, kadang dia terpaksa berdengkur, bukan terpaksa lah, dia berdengkur dengan kuat. Ini kerana dia punya penyempitan udara tersebut menyebabkan aliran masuk oksigen ataupun udara ke bahagian paru-paru menyempit. Okey, so kalau macam tu, jika kita tutup lubang hidung dia, chance untuk dia mati adalah tinggi. Sebab apa? Sebab saluran udara yang sepatutnya masuk secara normal dalam badan dia dah mengalami penyempitan dan juga perlu bekerja keras lah untuk mendapatkan ekstra oksigen. Okey, kemudian juga kita tengok lagi contoh. Okey, ini merokok lah. Okey, sekarang orang tak nak merokok, orang nak vape. Okey, mungkin merokok dah tak relevan lagi. Mungkin sekarang kita tengok balik kepada keadaan vape. Kadang-kadang orang cakap vape lebih bagus daripada merokok. Tapi ada kajian mengatakan vaping pun ada mempunyai kesan buruk tersendirilah. Itu saya tak tahu pasti. Mungkin ada pro, mungkin ada pro, mungkin ada con. Okey, seterusnya keadaan tulang belakang kita. Ini saya tunjuk contoh di mana awak boleh tengoklah morfologi tulang belakang kita daripada layer atas sampailah ke tulang punggung. Okey, ini kecederaan tulang belakang di mana berlakunya slip disc. Okey, kadang-kadang kita tengok kan, kenapa orang muda-muda dah berlaku slip disc. Okey, selalunya kita anggap orang tua je berlaku slip disc. Orang muda pun boleh mendapat slip disc jika dia mengalami masalah batuk yang berpanjangan. Okey, awak kena ingat ya, kadang-kadang kan kita batuk, okey, jangan anggap batuk tu tidak memberi kesan tulang belakang kan. Okey, cuba awak semua batuk. Batuk secara paksa. Batuk macam batuk yang sangat-sangat teruk. Cubalah batuk, semua sunyi je. Saya nak dengar, cuba. Kalau awak semua tak batuk, saya nak stop presentation sekarang. Habis kelas kita. Okey, apa awak rasa dekat tulang belakang awak bila awak batuk secara paksa? Sakit. Rasa tersentak tak? Rasa macam ada benda tarik tak? Ada. Itu baru sekali. Tapi dia akan berlaku masalah bila awak buat benda tersebut berkali-kali lah. Dia tak boleh kontrol. Okey, ini kadang-kadang orang batuk, contohnya orang sakit TB, orang penyakit batuk kering kan, dia batuk tanpa dikawal.
So benda ni berlaku kerap dan boleh menyebabkan kedudukan slip disk kita mengalami kebocoran bendalih, dan ini akan memberi kesan kepada kedudukan tulang belakang dan menyebabkan berlakulah slip disk collapse. Okey. Kemudian ini adalah salah satu contoh lah bagaimana kita tengok. Bila tadi cakap kan nak pergi klinik, kita dah pergi klinik, dah tengok keadaan kita punya tulang belakang, normal ke tak normal, ada masalah ke tak dan sebagainya. Kemudian juga, ini adalah final. This is a last resort if kita dah tak boleh nak kawal dia. Dah pakai bengkung sajak tak lepas, dah pakai back span punya support tak lepas, slush pad tak lepas. So last kali kita kena masukkan titanium plate dalam tulang belakang. Di mana bila masuk titanium plate tulang belakang ni, dia secara tak langsung dapatlah memberi sokongan sekunder kepada tubuh badan kita agar dapat duduk dalam postur yang sepatutnya. Ini adalah rawatan kecederaan tulang belakang. So awak boleh tengok dekat sini apa yang boleh kita lakukan. Apa yang boleh kita lakukan di mana kita nak tengok bagaimana cara kita nak handle benda ni. Apa yang perlu kita lakukan? Pengambilan makanan yang seimbang, banyakkan nutrition yang sihat, amalkan gaya hidup yang sihat dan sebagainya. Dapatlah kita mengelakkan daripada berlakunya kepada sakit tulang belakang. Kemudian kita tengok ini adalah peratus contoh je di mana survey yang dilakukan oleh pasukan ergonomik di mana ia mengkaji berapa peratus kesan daripada keadaan harian kita yang boleh menyebabkan berlakunya masalah kecederaan tulang belakang. Kita boleh tengoklah kat sini, awak tengoklah daripada segi exercise, daripada keadaan salah senaman, daripada keadaan tidur yang tidak betul, daripada keadaan intimasi, travel dan sebagainya. Ini adalah salah satu cara ataupun senaman yang boleh dilakukan untuk memulihkan ataupun untuk meregangkan keadaan tulang belakang yang tegang. Ini adalah satu contohlah awak boleh lakukan dekat rumah. Kemudian cara tidur yang betul pun macam mana, apa kita perlu letak postur, kita perlu letak apa? Support dekat bahagian pinggang. Ini semua adalah satu cara untuk memastikan bila dah tidur, tulang belakang kita tu dia tidak mengikut permukaan atau permukaan tilam lah. Kadang-kadang kan bila tilam terlampau lembut, terlampau empuk, ini akan menyebabkan badan kita akan mengikut permukaan tilam tersebut. Jadi kita perlu sokongan lebih untuk memastikan keadaan tulang belakang tersebut sentiasa dalam keadaan selari. Ini contoh-contoh je. Kemudian kita masuk kecederaan leher. Macam saya cakap tadi lah, kecederaan leher ni. Kadang-kadang kecederaan leher ni boleh berlaku disebabkan oleh keadaan sentiasa tunduk ataupun pusing kepala secara laju ke, salah bantal ke dan sebagainya. Kita tengoklah simptom dia. Ini simptom dia lah. Di mana kalau kita tengok orang sakit leher selalunya dia akan berlaku di bahagian-bahagian inilah. Di bahagian-bahagian penting ni antara pangkal leher sehinggalah tulang belikat. Ini keadaan je lah saya tunjuk. Titik tumpu dia. Ini salah satu contoh. So awak semua macam ni ke ni? Macam ni. Fokus sangat ni. Fokus buat kerja sampai tak bangun tengok. Orang cakap apa, kalau mak mentua lalu belakang pun tak tengok dah, tak nampak dah. So inilah salah satu contoh bagaimana salah satu penyebab berlakunya masalah kecederaan leher. Tengok perempuan tu, operator tu, duduk sentiasa sengit kepala macam tu. Lama-lama orang kata apa, teleng ayam. Kadang-kadang menghadap phone 24 jam, tak bangun-bangun lagi. So tu tiba-tiba bila bangun je sakit tulang belakang dan sebagainya. Ini salah satu penyebab kecederaan. Awak tengok contoh je ni, saya tunjuk contoh je. Sama juga di mana ada surgery. Kemudian last sekali kita ada apa? Rawatan lah. Sama ada ambil ubat-ubatan, ubat tahan sakit ke, kena buat terapi fizikal, fisioterapi. Kemudian kita buat terapi pack ice untuk mengelakkan berlakunya regangan ataupun kesan tekanan. Seterusnya, ni pencegahan dia. Pencegahan dia kita buat apa? Senaman simple. Di mana pusing sekejap, pusing sikit, slow.
Okey, semua buat senaman, pusing kepala manja-manja. Dapat tak? Pusing slow semua, buat tak? Buat. Buat. Okey, pusing kepala. Okey, buat kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, lepas tu reverse balik sampai 8 kali. Okey, tengok atas. Okey, slow buat macam ni. Okey, ramai-ramai. Okey, bila buat macam ni jangan buat kasar-kasar. Okey, jangan macam putus kepala korang nanti. Okey, buat slow-slow je, pusing, relax. Lepas tu okey, angkat tangan macam ni. Okey, buat sikit-sikit. Okey, ini semua untuk kita mengurangkan masalah apa? Kecederaan leher. Masalah satu je dia sebut. Masalah apa? Leher, sakit leher semua tu memang penyebab dia, tapi nak kurangkan masalah apa? Masalah apa lagi? Apa lagi? Stress. Gangan. Ya, ketegangan. Kita nak mengurangkan masalah ketegangan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan semua. Penat dah saya mengajar macam ni. Okey, kita nak mengurangkan masalah ketegangan. Sebabnya bila berlaku ketegangan, inilah yang akan menyebabkan berlakunya masalah leher terkehil lah, leher patah lah, tulang belikat lari lah, tulang punggung sengit lah dan sebagainya. Okey, ini otot capal ni saya dah bincangkan dah minggu lepas. Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Saya tak nak ceritalah. Ini kita dah belajar minggu lepas, tengok benda ni. Kemudian kita pergi lagi. Okey, ini contoh-contoh lah yang berlaku bila berlakunya masalah sindrom terowong capal. Okey, sama juga titik dia, cara kerja yang tidak betul, kedudukan yang salah. Okey, ini okey, contoh-contoh saya tunjuk last sekali. Ini dia buat apa ni? Sembah apa ni? Sembah ratu. Yoga. Ni makcik ni buat apa ni? Sembah ratu ke apa? Dia buat apa cik oi? Buat yoga, sir. Untuk apa? Tegangan. Untuk mengurangkan ketegangan je lah. Dia buat dia relax, dia buat apa? Regangan simple supaya keadaan badan kita sentiasa dalam keadaan tidak tegang. Okey, kemudian kita tengok. Okey, inilah senaman-senaman yang boleh dipraktikkan. Okey, di mana awak semua boleh praktik dekat rumah. Okey, dekat manalah, tempat kerja ke, dekat mana-mana ke. So, tengok benda ni semua. Okey, ini dah terakhirlah senaman. Okey, yang terakhir adalah bagi senaman ni. So, awak semua mungkin dah stres kelas petang ni kan. Okey, dah boleh buat senaman simple sikit. Okey, letak sikit tangan tu. Okey, pusing kepala, pusing kaki, lompat-lompat. So ini akan menyebabkan kita dapat mengurangkan masalah ketegangan. Okey, kemudian dah tak ada dah, kelas kita tamat dah. Slide saya dah tamat dah untuk topik pada petang ni, di mana petang ni kita dah cover satu topik, iaitu penyakit otot berangka yang melibatkan kecederaan tulang belakang, kecederaan pegangan tangan dan kecederaan leher. So, ada apa-apa soalan nak tanya sebelum kita tamatkan kelas kita pada petang ni? Oh tak, yang gym tu sebenarnya apa yang saya faham, apa yang saya tahulah, kita cuba nak koyakkan muscle supaya muscle tersebut dia membesar. Okey, kita kalau badan kita ni, yang orang gym yang badan berketak-ketak tu, yang sadar tu, itu adalah muscle, bukan bukan lemak.
Okey, dia akan koyakkan masa tersebut supaya ianya menjadi besar. Okey, bila dia bengkak, bila dia koyak, okey macam kita panggil apa? Macam awak koyak satu benda, lepas tu awak letak lagi benda lain. Lepas tu benda tu koyak lagi, awak tampal lagi dengan plaster. Okey, bila koyak awak tampal, itulah akan menyebabkan makin lama dia punya otot semakin besar. Okey, tapi saya tak tahulah dia akan memberi kesan kepada jangka masa panjang ataupun tak, tapi untuk orang yang bermain gym itulah salah satu cara untuk dia besarkan dia punya masa lah. Sebab tu kalau awak perasan orang gym dia ada beberapa kategori. Okey, kita panggil dia panggil leans, ada dia panggil athletes, ada dia panggil muscular, ada dia panggil bulky. Okey, so dekat mana cara pemilihan awak untuk mendapatkan badan bergantung cara awak bermain peralatan di gym dan cara lifestyle awak tentukan untuk dapatkan badan awak ingin ni lah. Sebab tu kalau tengok kan ada orang kadang-kadang dia tak nak oversado, dia tak nak pun jadi macam ahli bina badan tu terlampau besar kan. Ada orang dia just nak lean je. Okey, dia nak ada nampak muscle je. Contohnya macam model-model kan, model-model perempuan ke lelaki ke, dia tak nak ada lemak, dia nak just ada muscle sikit je. Okey, so itu cara bersenam dia, cara macam mana. Okey, ada orang dia nak badan dia atlet. Okey, dan sebagainya lah. Itu bergantung cara awak punya lifestyle, awak tentukan keadaan badan yang awak inginkan. Okey, ada lagi soalan lain? Okay, sebelum kita habis kelas kita pada petang ni, tolong tulis nama dan juga nombor matrik di bahagian ruang komen. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, saya nak tamatkan kelas kita pada petang ni dan kita akan jumpa lagi pada minggu hadapan di mana kita akan belajar tentang topik langkah-langkah pencegahan risiko ergonomik. Okey, kalau tak ada apa, yang mana tulis nama, yang dah tulis nombor matrik, bolehlah tuan nak undur diri. Okey, saya nak minta maaf jika ada salah dan silap sepanjang kelas kita pada petang ni. Semoga kita bertemu lagi pada minggu hadapan. Terima kasih kerana hadir pada kelas saya pada petang